Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأترق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung idaman penuntut jilid yang pertama, muka surat 113 Jawi Rumi 59 kan, 59 Rumi 119 Jawi, yang mana kita membahaskan bulan lepas cerita ni berkaitan dengan jenazah. Jenazah dan hukumnya. Setelah selesai jenazah, beberapa perbahasan tentang jenazah dan hukumnya, kemudian tahulah kita bila matinya seorang ni wajib memandikan. Wajib buat empat perkara secara umumnya. Wajib buat empat perkara. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkapankan, yang ketiga sembahyang, menyembahyangkan, yang keempat tanam. Empat ni wajib secara umum lah, secara umum. Tapi ada keadaan yang tak boleh juga. Contohnya mayat orang kafir sebagainya, nanti kita bahas lah. Baby yang gugur ataupun anak yang gugur kan, umur berapa dalam perut, dalam rahim. Secara umumnya gitulah. Secara umumnya wajib empat perkara: mandi, kapan, sembahyang, tanam. Semua ni fardu kifayah. Kalau tak ada yang buat ni, semua berdosa kawasan Qaryah tu. Kalau ada seorang je yang buat, maka terlepas kewajipan atas yang lain kan. Kemudian dia kata kewajipan ini pada mayat pada mayat orang Islam yang tidak dalam ihram. Yang kata empat ni, nanti dia akan bahas lagi lah. Empat ni, mandi, kapan, solat, tanam ni, yang pertama mesti orang Islam, yang mati itulah Islam. Yang kedua, dia bukan dalam ihram. Kalau dalam ihram dia sebut nanti tak boleh. Tak boleh mandi, tak boleh. Adalah beberapa perkara lagi. Yang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan juga mati syahid pun dia akan bahas nanti. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jika mati syahid. Syahid pula, syahid macam mana? Mati syahid ni perang kan, macam mana? Dikecualikan lah. Kemudian bukan bayi yang gugur. Jika bayi yang gugur, empat ni separuh boleh buat, separuh tak boleh buat. Dan itu pun tengok juga gugur macam mana. Nanti satu-satu tu dibahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mayat kafir. Mayat kafir itu yang pertama. Adapun orang kafir, sama ada kafir harbi, kafir yang tidak yang tiada dihormati, atau kafir zimmi. Dia kafir harbi, satu lagi tak ada tulis murtad. Murtad. Kat bawah ada tulis murtad, kat atas tak tulis murtad. Adapun kafir harbi dan termasuk murtad. Murtad ni dia satu taraf dengan kafir harbi. Tersetara dengan kafir harbi.
iaitu kafir yang tiada dihormati. Kafir harb ni perang asalnya. Maksudnya jadi kafir perang, kafir yang memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Kalau dia tak memerangi umat Islam, dia kata, atau kafir zimmi. Zimmi ni dia tak memerangi, dia kawan dengan orang Islam. Tapi kalau tengok terjemahan dia tu dalam kurungan tu, kafir yang membayar ufti kepada kerajaan. Dia bayar ufti dululah, bayar ufti. Sekarang ni cukai tak boleh. Ufti ni dalam syariat, cukai tak ada dalam syariat. Tak boleh nak kias. Maknanya dia tak melawan, dia kawan dengan kerajaan Islam. Dia kawan, dia panggil kafir zimmi. Dia tak lawan. Kafir harbi dia lawan orang Islam. Malah maksud harb tu pun perang, jadi memerangi. Jadi kalau mayat orang kafir ni macam tu, kafir harbi ataupun kafir zimmi, dua-dua sama, haram disemayangkan. Dua-dua tu kafir, bila sebut kafir tak Islam je, semayang haram dah. Selesai satu. Haram disemayangkan. Harus dimandikan. Harus tu maksud tak wajib, boleh. Kalau kafir harbi pun boleh nak mandikan dia, kafir zimmi pun boleh. Harus saja. Harus. Biasanya agama dia lah, maksudnya keluarga dia yang buat sendiri. Kalau lah keluarga dia tak buat, kalau katalah kerajaan terpaksa uruskan, maka nak mandikan boleh, tak nak mandikan pun boleh. Harus je. Tapi sembahyang memang haram. Kafir zimmi, dia kafir baik ni. Kafir dia kawan dengan orang Islam, haram juga. Kafir dari sudut sembahyang, kafir harbi, kafir zimmi, dua-dua haram. Dari sudut mandi, dua-dua harus. Kafir harbi pun harus dimandikan, kafir zimmi pun harus dimandikan. Tapi yang bezanya, lebih sikit kafir zimmi ni, dan kafir zimmi wajib dikapankan dan ditanam. Kafir zimmi yang kawan dengan orang Islam, wajib kapan, wajib tanam. Ini kalau dia tak uruskan sendiri lah. Kalau dia urus, dia bakar lah, macam mana kan? Kalau dia tanam. Ini kalau dia tak urus sendiri, wajib dikapan dan wajib ditanam. Mana ada kemuliaan jugalah. Ada kemuliaan buat kafir, ada kemuliaan. Bukannya tak ditanam. Sebab kafir harbi dia tak ada kemuliaan. Mari kita tengok nak buat apa dengan dia punya mayat dia ni. Demikian juga, sama juga kafir mu'amman. Kafir mu'amman ni kafir yang diberi perlindungan. Dia kafir tapi dia duduk dalam suaka politik kot kita panggil. Suaka politik kerajaan Islam, yang mana dia kafir tapi dia minta suaka politik. Dan kerajaan Islam bagi. Yang sekarang ni lah kan, ada kan suaka politik kan sekarang ni. Malah suaka politik ni memang ada dalam Islam. Zaman Nabi lagi ada. Malah Nabi pernah terima suaka politik. Pernah. Daripada orang kafir. Daripada orang kafir. Awal-awal Islam. Menyebabkan Abu Jahal pun ada suaka politik dia sendiri. Dia dulu kabilah. Dia ikut kabilah. Kepala kabilah ni dia boleh bagi kuasa politik. Maksudnya jangan kacau dia. Walaupun kau marah dia pun, kalau aku kata dia di bawah perlindungan aku, kau semua tak boleh. Masing-masing dia menghormati masing-masing. Walaupun kali ni dia geram nak bunuh tapi tak boleh, tapi lain kali dia pula boleh siapa-siapa. Jadi bila dia tu boleh bagi suaka pada seorang ni, maknanya dia tu hebat. Habis kawan-kawan yang lain-lain walaupun memusuhi dia tetap tak boleh buat apa. Nabi pernah. Ketika Nabi pergi Taif, untuk dakwah, sebab Nabi lepas ditolak oleh orang Mekah sendiri, Nabi pilih beberapa tempat. Nabi pilih ada beberapa. Pilihan pertama Taif. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ketiga baru Yathrib lah, Madinah. Kan Nabi kena baling dengan batu tu kan. Lepas tu Nabi sebab tu lah bila Nabi kena baling dengan batu, tu yang Nabi pergi Madinah tu. Jadilah Madinah sekarang. Kalau tidak, Taif tu sebenarnya. Taif tu sebenarnya Madinah. Rugi orang Taif. Bukan rugi orang Taif. Ni tok nenek dulu. Yang malaikat nak balikkan, nak angkat bumi, nak terbalikkan. Malaikat menjaga bukit, menjaga gunung. Nabi kata jangan. Aku mengharapkan dekat sulbi dia, yang duk halau 4 orang ni. 4 orang kepala kabilah dia halau Nabi, siap baling-baling berdarah-darah Nabi. Aku mengharapkan dalam sulbi dia ada benih, yang benih dia akan beriman nanti. Betul, memang beriman. Anak dia orang semua beriman dengan Nabi.
Jadi Muhammad ni macam suaka politik. Suaka. Jadi bila dia mati, sama juga. Dia dipanggil zimmi, wajib kapan, wajib tanam. Jika dia tak urus lah, agama dia tak uruskan sendiri. Dan mu'ahad, kafir yang buat perjanjian dengan perjanjian persahabatan. Mungkin dia tak bayar upeti, tapi dia perjanjian persahabatan. Macam Yahudi yang ada dekat Madinah. Yahudi itu memang dah dekat Madinah bila Nabi hijrah tu. Ada Yahudi, dia duduk di pinggir-pinggir lah. Yahudi itu dah duduk beratus tahun, mungkin 200-300 tahun di situ. Yahudi itu duduk ketika Nabi hijrah mula-mula. Maka ulama buat kajian, macam mana Yahudi boleh ada kat situ? Yathrib, mana Madinah tu? Yahudi dia Bani Israel, belah-belah Bani Israel. Tiba-tiba dia dekat Arab ni, apa cerita? Tanah Arab lah. Apa cerita? Rupanya Bani Israel ni, kitab terakhir yang mereka terima ada menyatakan akan ada Rasul akhir zaman nanti. Dan dia akan bagi tahu Rasul akhir zaman ni turun, akan dibangkitkan di sini, rupa dia begini. Yahudi ni, itulah Yahudi memang itulah baguslah, hebatlah di satu segi ni. Dia kaji gila-gila. Dia kaji kat mana? Di antara dua bukit, di padang pasir yang tandus. Dia kaji. Ni bukan tempat kita ni. Ni bukan tempat kita. Dia kaji kemungkinan di sini adalah ada 2-3 tempat di sini. 2-3 tempat. Maka keturunan yang duk kaji ni, Yahudi kaji 2-3 tempat. Dia kata, okey, engkau bawa 4, 5 ke 10 keluarga pergi ke tempat pertama, kau tempat kedua, kau tempat ketiga. Supaya mudah-mudahan kalau lahir Nabi di situ, kita lah, keturunan kita lah. Bijak dia. Keturunan kita lah. Sebab kalau nak ikut, ni bukan keturunan kita ni. Ni bukan jaluran Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ni. Ini nampak macam jaluran Nabi Ismail ni. Yang tok kita, Nabi Ibrahim kan ada 2 anak tu kan. Nampak gaya pada tempatnya. Anak Nabi Ibrahim yang Ismail, dia belah sana. Nampak macam belah sana je ni. Padahal Bani Israel ada berapa ribu Nabi-Nabi yang diutuskan pada dia. Nampak macam bukan keturunan kita Rasul akhir zaman. Sebab Rasul akhir zaman yang terbaik ni. Tapi tak ada, tak boleh jadi ni. Dia pergi duduk kat situ. Beratus tahun, rasa 200 tahun dia duduk situ. Beranak pinak. Lepas tu Yahudi ada tiba-tiba kat situ. Yang mana ketika berperang kan, lepas dah tubuh kerajaan Islam berperang, yang Nabi buat perjanjian dengan dia, kita akan mempertahankan sama-sama. Akhir sekali dia serang kat belakang. Dia serang kat belakang, Nabi jadikan tawanan semua. Itu sikit cerita lah. Yang mana macam mana boleh ada Yahudi kat situ tu? Mereka datang duduk berapa ratus tahun di situ, dan Nabi buat macam perjanjian. Jika Madinah diserang, kita sama-sama mempertahankan. Dia kata, okey. Bila Madinah kena serang dengan musyrikin Mekah, dia bergabung. Akhir sekali dia buat perjanjian dengan Yahudi luar tu serang. Dia buat perjanjian dengan Yahudi dalam ni, kau serang kat dalam, aku serang kat luar. Itu yang Nabi marah tu. Nabi marah. Itu yang berlakulah pembunuhan pertama oleh orang perempuan Muslimat. Bunuh pembunuhan pertama oleh macam mana Muslimat, dia bunuh orang lelaki. Pembunuhan pertama itu homework, cari siapakah dia. Binti Abdul Muttalib. Binti Abdul Muttalib, dia pandai duduk jauh, dia tengok. Akhir sekali dia pergi dia tutup pun. Dia serang. Matilah orang Yahudi seorang. Bila mati seorang, yang lain semua tak berani nak serang. Padahal kat depan ni habislah ada 2 serang. Kalau serang kat belakang memang habis lah. Okay, sikit cerita. Manakala kafir harbi, kafir tu dia panggil mu'ahad, yang buat perjanjian. Maka kalau mati dia, wajib kapan dan tanam kalau dia tak urus sendirilah. Manakala kafir harbi dan orang murtad di Islam, dia keluar Islam, tiada wajib dikapankan, tak wajib kapan. Maknanya maknanya sembahyang memang haram lah. Sembahyang. Kapan tak wajib. Okey, maknanya mandi pun tak wajib lah. Mandi kan harus kan tadi. Mandi tak wajib, kapan tak wajib, atau ditanamkan, tak wajib tanam. Cuma harus saja. Boleh lah kalau nak kapan nak tanam, tapi tak wajib. Semua 4 tak wajib. Dari itu boleh diberi makan anjing. Kalau dibiarkan jadi busuk membawa mudarat, wajiblah dikambus. Tengok ayat. Kambuh terus. Jadi kalau katalah dia mati, tak wajib buat semua. Tak wajib buat semua.
Cuma kalau nak tanam ke, harus saja. Ini pun samalah jika mereka tak uruskan. Kalau mereka uruskan, orang uruskan sendirilah. Agama mereka tak urus. Kalau nak kira, boleh. Dia bagi contoh tu, diberi makan anjing. Maknanya tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Diberi makan anjing, tidak ada kemuliaan. Kalau dibiarkan jadi busuk, maka wajib kambus. Wajib kambus ni sebab penyakit, sebab busuk, ganggu orang lah. Bukan sebab wajib kambus tu. Dan dia guna istilah kambus. Kalau dekat petani, dia biasa je tu. Mati. Lepas tu, jiruh. Lepas jiruh. Lepas tu bukuh. Lepas tu kambus. Itu biasa. Kalau kita taklah. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Lepas tu, mandi. Lepas tu, kafan. Lepas tu, tanam atau ke bumi. Atau simpan. Baik. Tani selamba je. Bila nak kambuh ayam tu? Ayam pun meninggal bila nak kambuh. Bila nak kambus. Kambuh terus. Dengan ayam apa? Tak bahasa mereka lah. Habis, jadi maknanya itu mayat kafir. Mayat ihram pula. Itu mayat orang kafir. Jadi jangan lupa murtad tu murtad. Murtad pun sama, tidak ada kemuliaan. Bagi anjing makan supaya orang Islam yang nak murtad nanti, kalau kata ada dalam hati dia ke, Allah, nanti aku mati nanti kena bagi makan anjing. Dia adalah perasaan tu sikit. Tidak ada kemuliaan. Mayat dalam ihram. Orang yang di dalam ihram bunuh diri, Islam kan? Islam bunuh diri, masih lagi Islam. Kita ni, sebaik-baiknya kita ni, kalau boleh selamatkan, kita nak faham maksud kenapa bunuh diri ni masih lagi Islam. Patutnya tak Islam lah ni, bunuh diri ni kan. Kita ni, selagi boleh tanggung selamatkan dia, bukan selamat kita selamatkan. Sama ada selamatkan dia daripada bunuh diri atau selamatkan dia dari sudut hukum. Maka ulama kata, betul. Memang kalau kita cari dalil-dalil, ada yang mengatakan bunuh diri ni kafir terus. Tapi kita malah jumhur mazhab tak mengatakan kafir. Sebab boleh jadi tak masih nak bunuh diri tu, lagi beberapa saat nak mati dia taubat. Selagi boleh tanggung. Selagi boleh selamatkan dia. Jadi maka bunuh diri wajib mandi, kapan solat tanam juga wajib. Cuma tak digalakkan yang sembahyangkan tu orang-orang yang ada kedudukan dalam agama. Macam mufti jangan pergi sembahyang. Sebab nanti kan kalau orang nak bunuh diri juga, tak apa bunuh diri, kau tengok mufti sendiri sembahyang, dia nak dia macam tu. Cuma kalau sembahyang boleh, cuma Nabi tak sembahyangkan kalau ada banyak-banyak masalah macam tu. Contoh orang berhutang, Nabi tak sembahyang kan. Dia ada hutang, dia tak sembahyang, suruh sahabat pergi. Maksudnya tak nak bagi nampak benda tu normalisasi tak. Jadi kalau yang sembahyang siapa? Yang sembahyang mana? Tok Bilal sembahyang, Tok Bilal. Tak imam dia ada hal, biar yang bawa-bawa ni. Tapi wajib sembahyang. Dia masih lagi Islam walaupun dia bunuh diri. Orang yang mati syahid dengan sebab berperang dengan orang kafir tidak wajib dimandikan. Mati syahid tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disembahyangkan atasnya. Bahkan haram lagi tidak sah. Mandi haram, siapa mandikan haram, siapa sembahyangkan haram. Tidak sah. Kenapa tak boleh? Tapi jangan lupa mati syahid ni ada tiga. Oh, mayat dah hiram, tertinggal. Okey. Orang yang di dalam ihram, dia dalam ihram, dia dah niat ihram dah. Dia nak ihram dan dia belum tahallul lagi. Bila dia niat ihram, orang yang di dalam ihram masa mengkapankan tidak boleh ditutup kepala jika lelaki. Tak boleh tutup kepala. Malah kan kita tak boleh pakai ni kan. Kita pakai pakaian ihram tu. Maka tidak boleh ditutup kepalanya. Okey, stop kat situ. Jadi kalau lelaki mati, meninggal dalam ihram, special. Memang special. Dia akan dibangkitkan macam tu juga. Ihram.
memang special kalau mati dalam ihram. Dan kalau lelaki, dia tak boleh tutup kepala dia masa nak kapan tu. Kalau perempuan, tidak boleh ditutup mukanya jika perempuan. Tidak boleh ditutup mukanya jika perempuan. Dan tidak harus digunakan benda-benda yang wangi. Ni lelaki atau perempuan. Kan kita kadang-kadang sekapan tu kita berminyak wangi tak boleh dalam ihram. Sebab apa yang wajib ketika dia hidup, apa larangan ketika hidup, begitu juga larangan ketika mati. Dia akan dibangkitkan dalam ihram nanti. Ihram. Yang ini kita tak buat lah. Bukan kita takkan boleh buat. takkan boleh buat. Sebab kita kat sini mana boleh buat. Malah kalau kita ada kat sana pun kita tak boleh buat kan? Tak boleh sibuk kat sana. Okey, mayat mati syahid pula. Mati syahid tadi ada 3. Yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Yang dikata mati syahid ni dunia akhirat ni. Syahid dunia akhirat. Cuma termasuk juga mati syahid dunia. Yang ni agak pelik sikit. Sedangkan kita tahu mati syahid dunia akhirat, dia berperang dengan kafir kerana nak menegakkan kalimah Allah, dan dia mati. Dan dia tu lillahi ta'ala lah dia pegang tu, maka mati syahid. Kalau syahid dunia, dia berperang dengan orang kafir, tapi dalam hati dia bukan nak beriman sangat pun. Mungkin dia nanti kalau nampak Islam nak kalah, dia nak ni balik ke belakang. Jadi di luar nampak macam betul, macam okey, tapi dalam tak okey. Ini hanya Allah je tahu. Dia panggil syahid dunia. Dia ni juga syahid dunia juga tak boleh tidak wajib dimandikan, tak boleh dimandikan, tidak boleh disemayangkan. Sedangkan dia syahid dunia. Sebab apa tak boleh? Sebab kita mana tahu. Syahid dunia kita tak tahu. Syahid akhirat kita boleh tahu sebab ada tanda. Syahid dunia tak tahu. Syahid dunia akhirat tahu, tengok secara zahir lah. Jadi syahid akhirat adalah syahid yang dia mati dia mati tapi wajib mandi kapan solat tanam. Contohnya mati syahid akhirat. Contohnya mati beranak. Mati dihimpap benda berat. Kena himpap macam tanah runtuh apa kan. Mati syahid tu. Mati syahid. Mati mengejut, mati kanser, penyakit berjangkit. Semua mati syahid. Mati dalam belajar, berarti nak datang masjid, mati lah. Semua mati syahid dipanggil. Tapi syahid akhirat, yang ni akhirat aja tahu. Akhirat aja cerita. Dekat dunia wajib mandi kapan solat tanam. Mati syahid dunia, dia pegang lawan orang kafir, tapi dalam hati dia tak suka pun, munafik lah. Dia ni tak boleh dimandikan dan tak boleh sembahyang, sebab kita tak tahu. Syahid dunia akhirat pun sama juga. Jadi mungkin yang kita nak bincang ni selain daripada syahid akhirat. Cuma dia tak sebut syahid apa kan. Dia kata orang mati syahid dengan sebab berperang dengan orang kafir. Tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disembahyangkan atasnya. Bahkan haram lagi tidak sah. Tak boleh buat. Haram tak sah. Sebab maksud syahid adalah saksi. Saya asyhadu kan, aku naik saksi kan. Syahid tu. Mati syahid, mati saksi. Macam tu. Mati yang disaksikan oleh para malaikat, mati yang darah-darah dia jadi saksi. Tu mati syahid. Sebab tu tak boleh mandi kan. Sebab darah tu nak jadi saksi nanti. Tu maksud mati syahid tu. Mati syahid mati apa? Mati apa? Mati saksi. Saksi apa? Apa yang berlaku dengan kematian tu dia yang menjadi saksi. Tak boleh tak boleh disemayangkan, tak boleh dimandikan. Tidak wajib disemayangkan, tidak wajib dimandikan. Sebab jadi saksi. Malaikat yang jadi saksi. Bahkan haram lagi tidak sah. Yang wajib hanya dikapankan dan ditanam. Tu je yang wajib. Yang eloknya dengan pakaian berlumuran dengan darahnya. Tu yang terbaik, yang elok. Soalan dia ada soalan. Darah ni najis.
tapi tak jadi tak najis dah ini. Macam tu lah. Sedangkan kalau katalah, kalau jenazah biasa, tengah-tengah duduk kapan ni, keluar darah, wajib basuh balik. Tengah angkat-angkat, keluar darah, wajib basuh balik. Mandi dah sah. Kalau mandi dah sah. Cuma lepas mandi, keluar darah, keluar najis, keluar apa, tak boleh sembahyang kan. Kalau belum sembahyang lagi kan, masa angkat tu lah. Masa angkat tu, dia bergerak, keluar darah ke mulut. Tengok, berdarah tu. Kata, tak apalah, sekejap lagi nak tanam juga. Tak boleh, kena basuh balik. Tapi tak perlu mandikan balik, sebab mandi dah sah. Maksudnya masa sembahyang tak boleh ada najis dekat badan jenazah dan kain dia. Tak boleh, kain kapan, tak boleh ada najis. Kalau tidak, tak sah. Tak sah sembahyang tu, tak sah. Tak boleh ada najis. Jadi syarat untuk sah sembahyang jenazah adalah mandi, telah dimandikan. Bukan telah kapan, nanti kita masuk bab tu. Bukan telah kapan, tak kapan lagi pun boleh sembahyang kan. Sama ada sembahyang yang dekat situ atau sembahyang ghaib, boleh dah. Tak wajib kapan lagi, boleh sembahyang dah. Macam mana pun kena suci daripada najis. Kalau ada najis, tak sah sembahyang. Jadi basuh, tukar kain kapan lain. Tu je lah. Jadi tapi kalau mati syahid, darah tu najis. Jadi syahid, jadi saksi. Dan memang Nabi tak bagi cuma ada sedikit detail je, iaitu mati syahid ni dia melawan tentera kufar. Lawan ni dalam menegakkan Islam. Sebab kadang-kadang berperang ni, dia berperang bukan untuk menegakkan Islam. Dia berperang dengan orang kafir kerana mempertahankan negara. Yang ni tak jadi syahid. Tak jadi syahid dunia akhirat. Dia jadi syahid akhirat saja. Orang kafir datang serang, dia bertahan. Tak jadi. Ini pergi berperang untuk menegakkan Islam. Bergaduh dua, kumpulan Islam, kumpulan kafir, bergaduh. Lepas bergaduh apa semua, lepas tu perang. Perang tu. Yang ni dia kutuk Islam, dia buat macam-macam kat orang Islam. Akhir sekali perang. Perang tu. Betul perang. Tapi kalau macam dekat Palestin. Dekat Palestin. Kalau dia mempertahankan negara dia, syahid akhirat. Kalau dia mempertahankan negara dia, sebab dengan orang kafir dia juga. Tapi dia bukannya perang macam zaman Nabi perang. Dia mempertahankan. Maka syahid akhirat je. Wajib mandi kapan, solat tanam. Tapi kita pernah dengar tak? Kalau mati dekat Palestin, siapa-siapa mati kan, dia tak dimandikan. Ada? Tak pernah dengar? Pernah dengar? Macam tak pernah dengar kan? Macam tak pernah dengar je. Ke pernah? Tak kan? Maknanya memang dia macam biasa, urus macam biasa lah tu. Okay. Sama juga kalau Islam lawan Islam. Islam pun tak. Mungkin mati syahid, tapi syahid akhirat. Islam lawan Islam macam-macam sebab. Antaranya macam perang Jamal. Antaranya kerana ijtihad yang berbeza. Walaupun Islam dengan Islam, aku kata ini, aku kata ini, maka dengan ijtihad pegangan masing-masing, pegang. Macam mana boleh Sayyidatina Aisyah belah sini, Sayyidina Ali belah sini, tiba Muawiyah belah sini? Macam mana sama-sama? Sama-sama yang Nabi kata garanti masuk syurga. Nabi jamin masuk syurga. Tapi pegang sahabat ni pun aku nak pilih mana satu. Ini keluarga Nabi ni. Macam mana nak pilih mana satu? Kalau pegang, masa pegang tu ada yang mati, maka mati tadi bukan mati syahid dunia akhirat. Maksud kena urus macam biasa. Kalau syahid pun syahid akhirat. Dan boleh jadi juga burah istilah. Burah ni dia Islam, dia macam memberontak lah. Islam. Sama ada kerajaan pemerintah tu pemerintah Islam dan rakyat Islam juga. Burah memberontak. Lepas tu mati. Dia tak kira dah siapa betul siapa salah. Yang mati tu kalau betul lillahi ta'ala apa, jadi syahid. Tapi syahid akhirat, tak jadi syahid dunia akhirat. Syahid akhirat. Sama ada belah kerajaan betul ataupun belah yang burah ni betul, tak kira dah. Yang tu tak kira. Okay, mati syahid. Tu detail dia lah. Habis. Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan. Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan. 6 bulan, maksud 6 bulan ni 6 bulan qamariyah dalam rahim, dalam perut. 6 bulan qamariyah. Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan. Yang tiada diketahui hidupnya
Maksudnya tidak ada tanda-tanda hidup. Lahir-lahir tu tak ada tanda hidup. Yang mana tanda hidup ni di luar, bukan dalam. Kadang-kadang 4 bulan ke apa ke 5 bulan ke dia gerak. Bergerak dalam perut. Yang ini kata ni di luar, bukan di dalam perut. Di luar, bukan dalam rahim, di luar. Tak ada, tak diketahui ataupun tak nampak ataupun tak tahu tanda hidup di luar. Ketika di luar tu maksud masa gugur tu. Sebab kalau gugur ni istilah Melayu je. Dalam Islam mana ada gugur? Beranak lah tu. Beranak hidup, beranak mati. Dalam Islam dia tak ada gugur. Melayu ada gugur. Iaitu yang kalau melahirkan mati dia panggil gugur. Melahirkan hidup dia panggil beranak. Kalau Islam tak. Kalau yang mati dia panggil beranak mati. Yang hidup beranak hidup. Okay. Jadi bayi yang gugur ni sebenarnya melahirkan lah. Melahirkan. Cuma melahirkan mati. Jika melahirkan mati, masa dia lahir tu, lahir aja, dia bukan mati terus kadang-kadang. Dia bila lahir tu, dia 2, 3, 4 saat baru mati. Gitu. Ada yang mati dalam perut, dalam rahim ada juga. Jadi, bila keluar-keluar, tiba-tiba tak tahu ada tanda hidup atau tidak. Ketika keluar, bukan dalam perut lah, ketika keluar. Apa tanda hidup? Dia kata dengan menjerit. Menjerit ni menangis lah. Jerit. Menjerit, menangis. Atau bergerak. Bergerak mati. Walaupun 1-2 saat. Tak nampak tanda tu. Atau bernafas. Mungkin potong tali pusat kan. Juga macam tu. Alas. Ni kan. Bernafas. Kalau ada macam tu, ada menjerit, ada bergerak, ada bernafas, bermakna ada tanda hidup. Tapi yang dini ni, bayi ni, lahir ni, tak tahu, tak nampak tanda menjerit, tak nampak bergerak, tak nampak bernafas. Sedangkan rupanya pun belum ada. Tak ada rupa, masih lagi lembaga. Nampak macam lembaga, tapi tak ada rupa lagi. Dia kata, sedangkan. Jadi nak buat macam mana? 6 bulan ke bawah, tiadalah wajib padanya suatu. Tak wajib buat apa-apa. Tak wajib buat apa-apa. Maksudnya, mandi kapal solat tanam tak wajib. Malahan haram disembayangkan. Haram solat. Haram. Cuma sunat saja dibungkus. Sunat kapan? Nak sunat Allah, kecil je. Dengan kain buruk. Dengan kain buruk. Dan ditanam. Sunat juga tanam. Dan harus nak buang dalam tong sampah pun harus. Tapi itulah, takkanlah mak ke ayah dia nak buang. Tu takkan. Dari sudut buang, boleh buang. Sebab dia tak hidup. Tak ada tanda hidup. Kalau ada tanda hidup lain, dia tak ada tanda hidup. Dia macam organ daging lebih yang terkeluar gitu aja. Seolah-olah gitu aja. Dan harus diberi makan kepada kucing. Dan umpamanya. Kucing makan. Bukan nak suruh bagi. Nak bagi tahu keharusan tu boleh. Keharusan tu. Maksudnya, dia tak hidup dan nanti dia tak dibangkitkan. Dekat pada masyarakat tak bangkit. Nanti tak perlu namakan, tak perlu apa, tak perlu. Dia seolah-olah macam ada ketumbuhan, ada kanser ke apa, tumbuh, buat pembedahan, ambil, buang. Macam tu aja. Seolah-olah macam tu aja. Okay, 6 bulan ke bawah, tak ada tanda hidup, tak ada rupa anak Adam. Tak wajib mandi tapi harus mandi kan, boleh. Tak boleh sembahyang dengan maksud haram solat. Okey, tu je. Sebaliknya jika diketahui hidupnya, dia lahir-lahir bergerak, menjerit, menangis, mungkin walaupun 1-2 saat, ataupun bernafas walaupun 1-2 saat di luar setelah keluar, dengan ada salah satu daripada tanda-tanda tersebut tadi, yang tersebut itu tadi, maka hukumnya seperti orang sudah besar, wajib dimandi kapan sembahyang tanam. Sebab hidup. Bergerak anggota badan dia, walaupun tak cukup sifat. Tak cukup sifat ni, jari yang belah jari dia straight aja, tak ada pun ni, ataupun macam jari itik tu, dia macam melekat lagi, dia tak ni lagi, tak kira. Janji yang tanda hidup tu ada tanda hidup, dia tak kira ada rupa tak ada rupa, walaupun tak ada rupa, macam kepala dia, lepas tu dia bergerak mati. Tetap juga empat perkara.
Habis tak ada tanda, tak ada rupa sekalipun. Baru sekadar lembaga, ada tak gerak. Biasanya 6 bulan, 5 bulan dah ada dah. Cuma kalau tak ada bentuk, tak ada lembaga, tak ada lembaga, tetap juga empat-empat sebab hidup, sebab ada nyawa. Jadi untuk menentukan solat atau tidak, dia tak tengok cukup sifat ke tidak. Dia tengok ada tanda hidup atau tidak. Sebab orang Melayu kita ni, dia ada satu, tak tahulah, saya mendengar istilah ni kata, dah jadi dah ada rupa orang lah tu, kena semayang. Dia ambil dah ada rupa orang. Silap tu bukan. Dia bukan kira ada rupa tak ada rupa. Maksudnya dah jadi orang lah ni, jadi kena semayang, tak. Nak tengok, nak kata wajib semayang atau tidak, tengok nyawa, ada nyawa atau tanda hidup atau tidak. Ada tanda hidup, ada semayang. Tak ada tanda hidup, tak ada semayang. Tak ada tu haram semayang. Haram. Kita lah semayang je lah. Kalau kata tak wajib pun tak apa, biarlah semayang. Tak boleh, haram. Jika tak ada tanda hidup, haram semayang kan. Dan bila hidup tadi, kalau lahir-lahir hidup 1-2 saat sekalipun, walaupun dia panggil tiada hayah mustaqirrah sekalipun, hayah masbuhah sekalipun. Hayah mustaqirrah ni kalau sembelih, jika sembelih dalam keadaan ada hayah mustaqirrah, walaupun dia dah nak mati, maka baru boleh makan, sah. Kalau tak ada hayah mustaqirrah, hayah masbuhah, maka tak boleh makan walaupun dia hidup lagi. Hayah mustaqirrah ni kuatlah. Antara tanda kuatnya bila sembelih, darah dia mancut, gitu kan. Antaranya dia bergerak kuat. Bukan kita angkat kaki kambing ke lembu ke, angkat je dia jatuh. Tapi hidup bunyi gitu, tapi angkat tangan dia, angkat. Macam tu maknanya masbuhah, nyawa ikan. Biasanya kalau kena langgar kan, kambing langgar, langgar. Woi, menggelupur, hidup lagi tu. Hidup lagi, bunyi keluar darah-darah. Cepat-cepat dia mari sembelih. Nanti dia cepat-cepat dia sembelih. Nanti dulu. Angkat tangan dia dulu. Lembek. Alamak. Pegang. Dia lembek tapi bunyi lagi nafas dia. Lepas tu tak apalah, yang terakhir sembelih. Sembelih, tengok darah dia tak mancut. Macam tu je darah dia. Tak mancut lah. Macam mengalir gitu aja. Tak boleh makan tu. Walaupun tadi sempat sembelih. Tak boleh. Itu. Dia panggil hayah masbuhah, atau kita panggil nyawa ikan kot. Nyawa ikan. Dia kena mustaqirrah, dia kena kuat. Dia kena, kalau terajang tu sakit lah. Kalau dia punya tengah-tengah dia sakit tu, dia terajang kita, pedih lah macam tu. Tapi dalam masalah anak ni lahir, tak perlu hayah mustaqirrah. Janji gerak sikit, cukup dah. Hayah masbuhah tu nyawa ikan, tak kira. Boleh dengan maksud wajib untuk mandi kapan solat tanam. Kan 6 bulan kalau nak 6 bulan ke bawah. Dan bukan sunat, tapi dalam kitab tu kita tak ada sunat apa tau. Lepas dah tahu wajib mandi kapan solat tanam, dah tahu dia itu hidup di luar, bukan dalam perut, hidup luar, maka sunat namakan dan sunat buat akikah. Walaupun dia hidup 1 saat je, sunat namakan dan sunat buat akikah. Walaupun kalau pergi kat JPN dia tak terima. Dia tak terima. Berapa bulan? 5 bulan. Sebab dia kata bawah 6 bulan kan, 5 bulan. Ada tanda hidup, ada tanda hidup. Lepas tu nak buat apa ni? Nak buat surat beranak nak buat surat beranak dah meninggal? Tak boleh. Tak terima. JPN tak terima. Walaupun tak terima, sunat namakan. Sebab dia akan bantu mak bapak dia nanti. Sebab dia akan dibangkitkan. Dan buat akikah. Laki 2, perempuan 1 seekor. Kalau tak tahu, seekor je lah. Tak tahu laki perempuan, kadang-kadang jantina tak nampak lagi, seekor je. Sebenarnya lelaki seekor sunat. Akikah ni seekor, lelaki sunat. Afdal 2. Kalau hidup pun sama, bukannya mesti 2. Laki atau perempuan seekor je. Yang 2 tu afdal bagi lelaki. Jadi buat seekor. Habis nak tak nama apa, laki ke perempuan kalau tak tahu? Tahu tak ada nama yang boleh guna dua-dua, laki perempuan? Apa? Zaitun. Zaitun tu laki perempuan boleh pakai. Zaitun laki perempuan. Lagi Fairuz laki perempuan boleh pakai. Amsyar laki perempuan boleh pakai. Talhah, sahabat Nabi Talhah laki perempuan. Sebab apa boleh pakai pula? Talhah tu sahabat Nabi laki, tapi ada tamar butoh. Talhah
Kan? Tan marbuta ni kan membuat kan. Pakailah nama dua-dua. Hindun dua-dua boleh pakai. Hindun. Letaklah nama dua-dua. Nanti dia carilah mak ayah dia dekat ni. Dekat Padang Masyan ni. Dia cari, dia tunggu dekat pintu syurga. Tak masuk. Tunggu je. Lepas tu malaikat suruh masuk, tak nak masuk. Akhirnya semua dah masuk, dah nak tutup lah pintu syurga. Dah habis dah buat perbicaraan, dah habis, tak nak masuk. Maka malaikat pergi menghadap Allah, tanya macam mana nak buat. Ada sebahagian ni tak nak masuk syurga. Siapakah mereka? Mereka ni lah. Ada kata wildan. Ada kata dia tunggu mak ayah dia. Kenapa tak nak masuk? Mak tak ada, ayah tak ada dalam syurga. Habis duduk mana? Duduk neraka lah. Habis tak ada dalam syurga. Semua orang dah habis lah. Tunggu je kat luar. Macam mana ni? Maka ambillah mak ayah dia, keluarkan dalam neraka untuk masukkan dalam syurga. Dengan syarat Islam, akidah betul. Akidah nombor satu, tauhid, akidah betul. Bukan akidah yang seleweng ke, akidah betul. Maksudnya sah imannya. Tapi kenapa masuk neraka? Sebab banyak buat maksiat lah, banyak buat dosa lah. Dan masa mati tu dia redha. Bukan kenapa anak aku, Tuhan zalim, tak ada pelik-pelik gitu. Maka dia boleh, macam syafaat lah budak tadi, dia heret, dia keluarkan mak ayah dia daripada neraka ke masuk ke syurga. Tak masuk. Jadi sebab tu sunat dinamakan sunat akikah. Kalau tak buat akikah, maka tergantung. Khilaf ulama, tapi mazhab Syafi'i sebahagian ulama kata bila tak buat akikah, anak tu tak boleh bantu. Sebab tu kita buat akikah. Akikah ni gadaian. Ayah buat akikah untuk anak dia sebagai lepas gadaian. Macam tu, istilah lepas gadai. Supaya nanti kalau dekat akhirat nanti anak tadi boleh tolong mak ayah dia. Kalau tak buat akikah, tak boleh tolong. Tak lepas gadaian tu. Jadi buat akikah dan namakan. Buat akikah dan nama supaya terlepas gadaian dan dia boleh bantu nanti kat Padang Mahsyar. Sayang lah anak tu nanti, kalau kata anak tu sepatutnya boleh bagi syafaat lah, istilah kita panggil syafaat kan, boleh bantu mak ayah dia, tak boleh bantu sebab tak buat akikah. Buat lah. Okay. Tetapi jika ada rupa manusia saja, ada rupa manusia dah, jari-jari dah nampak rupa manusia sahaja, tanda-tanda hidup tidak ada, tapi tak ada tanda hidup, ya, hukumnya wajib dimandi, dikafan dan ditanam dengan tidak payah semayang. Tetap tak boleh semayang. Tu saya kata tadi, nak tentukan wajib semayang atau tidak, tengok tanda hidup. Bukan tengok lembaga ada muka, ada mata ke tak, bukan. Tengok ada tanda hidup tak. Ada tanda hidup baru semayang. Kalau tak ada tanda hidup, tak boleh semayang. Tapi wajib mandi kapan tanam. Wajib mandi kapan tanam, tu wajib. Tapi cuma semayang tak wajib. Dah tak boleh semayang. Tak boleh semayang kan dia. Kita kadang-kadang tu lah. Contohnya macam dekat badan jenazah ni yang besar lah, yang besar pula, bukan yang kecil, yang besar. Ada macam tatu ke apa ke. Dan dia bukan tak nampak pun dia bertobat ke apa. Tak tahulah. Cuma nampak tatu. Bila mandi kan air tak kena. Air tak kena. Bila air tak sempurna, tak boleh semayang. Tak boleh semayang, tanam gitu je lah. Habis nanti kesian lah dia masuk neraka. Masuk neraka atau tidak, bukan bergantung pada mandi atau tidak. Mandi atau tidak adalah kewajipan orang hidup, bukan orang mati. Kalau entah dia bertaubat kita tak tahu, dia masuk syurga juga. Cuma itulah, tak boleh semayang. Tapi itulah macam mana tahu lah. Jadi kalau tu macam mana? Mandi kapan tanam, tak payah semayang. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tak cukup syarat lah. Jadi bayi tadi jangan duk semayang. Adapun bayi yang gugur itu jika sudah sempurna 6 bulan Qamariyah. Kalau kira Qamariyah dah sempurna 6 bulan. Hukumnya sama macam sudah besar. Wajib dimandi, kapan semayang dan tanam. Walaupun tak ada gerakan, tak ada apa. Tak ada tanda hidup lah. Tak ada tanda hidup, kira berapa bulan. Jika 6 bulan ke atas, maka dia dikira hidup. Walaupun tak ada tanda hidup, dikira hidup. Dia gini, sebenarnya daripada hadis Nabi, umur 4 bulan akan ditiupkan roh. Umur 4 bulan akan ditiupkan roh. Bila tiupkan roh, betul lah yang dia hidup tu. 4 bulan ditiupkan roh. Kalau bila ditiupkan roh, kemudian lepas 4 bulan dia lahir. Bila lahir,
4 hingga 6 bulan, itu yang nak tengok ada gerakan, ada suara ke tidak. 4 hingga 6 bulan ni. Jika ada suara, maknanya dia mati di luar. Jika tak ada suara, maka dia mati di dalam. Dia tak kira anak lah, dia tak kira. Dia tak kira. Dan tak perlu tak sunat akikah, tak sunat namakan, semua tak sunat. Malah semayang pun tak boleh, haram semayang kan. Tapi kalau 6 bulan, dia dikira hidup lah, dikira hidup. Walaupun tak ada tanda hidup. Jadi yang kata nak tengok tanda hidup tadi 4 hingga 6 bulan. Sebab apa kata 4? Sebab 4 dia tengokkan roh. Kalau 3 bulan, boleh tak ada tanda hidup? Tak boleh ada tanda hidup. Tak boleh. Masa keluar. Tak mungkin. Kalau mungkin juga, salah lah hadis Nabi. Tak mungkin. Kalau gerak juga tu, tapi bukan gerak hidup. Gerak apa dia panggil? Badi. Gerak lain. Bukan gerak hidup. Kalau bawah 4 bulan tu. Tapi tak ada. 3 bulan tu ada darah ketul besar ni lagi. 2 bulan tu macam paru-paru ayam. Paru-paru ayam tekan hancur macam paru-paru ayam 2 bulan. 3 bulan dah seketul dah daging besar ni. Daging saja. 4 bulan baru nampak tak nampak gitu lah. 5 bulan baru ada sama ada rupa ataupun tak ada. Tengok. 6 bulan keluar memang dikira hidup, dan automatik sunat namakan sunat akikah, dan wajib buat 4 perkara. 6 bulan ke atas habis. Tersambung malam ni lah. Mayat apa? Mandi mayat Mana mandi? Mandi mayat. Elok sampai stesen dia dah. Wallahu a'lam. Kita sambung malam ni mandi mayat. Sekurang-kurang memandikan mayat. Tasbih kafarah dan subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.